أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan sidang penonton rahmat Allah sekalian, alhamdulillah bersua kita kembali dalam sesi tazkirah Ramadan anjuran Persatuan Ulama Malaysia. Alhamdulillah memberikan peluang untuk kita sekali lagi dipertemukan dalam bulan Ramadan 1444 Hijrah. Alhamdulillah pada petang ini, sesi petang ini adalah untuk giliran saya untuk memberikan sedikit peringatan ataupun kuliah berkaitan dengan Ramadan. Tajuk yang saya akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan ialah berkaitan dengan muhasabah Ramadan pada fasa yang ketiga. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmatullah sekalian, alhamdulillah bila mana kita menyebutkan tentang Ramadan, maka sudah pasti dia mengingatkan kita tentang kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Peluang kedatangan Ramadan ini bukanlah menjadi suatu yang kita jangkakan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mengharapkan kedatangan Ramadan untuk bertemu dengan Ramadan, tetapi dengan izin Allah SWT mereka tidak dapat. Namun alhamdulillah sekiranya kita dipilih oleh Allah SWT untuk menerima kehadiran Ramadan pada kali ini, marilah kita bersyukur setinggi-tingginya ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kita terpilih untuk menikmati Ramadan pada kali ini. Cuma di dalam kita melalui fasa Ramadan ini, bagaimanakah kita menyantuni ataupun melayan kedatangan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin hasrat dan janji kita ialah untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, dengan hasrat untuk melakukan perkara itu semaksimum yang mungkin, kerana kita telah pun melalui satu proses persediaan Ramadan bermula daripada bulan Rejab lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala, wa Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sejak berbulan Rejab lagi kita telah pun mengharapkan supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah bila mana kita telah pun melalui fasa Rejab, fasa Sya'ban, kita berjumpa pula bulan-bulan Ramadan, maka asasnya kita telah pun melakukan satu persediaan untuk berdepan ataupun mengisi, menyantuni kedatangan Ramadan ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Apapun tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bila mana kita membicarakan soal Ramadan, dia tidak lari daripada matlamat dan tujuan. Apabila disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang menjadi suatu dalil kewajipan berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kemuncak kepada kewajipan untuk kita berpuasa itu ialah untuk mencapai nilai-nilai ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita juga menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sesi pada petang ini kita cuba untuk bermuhasabah, mencari suatu titik di manakah nilai-nilai ketakwaan itu perlu kita capai, dan bagaimanakah prosesnya itu, adakah telah pun mencapai nilai-nilai ketakwaan yang ada pada diri kita. Saya nak berbalik kepada apabila kita membicarakan soal berpuasa itu, ialah apabila kita berjaya menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Secara umumnya dari sudut hukum syariatnya, bahawa menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa itu ialah makanan minum ataupun memasukkan sesuatu dalam rongga yang seumpamanya. Maka itu dari sudut syariat, maka akan tercapailah konsep syariat berpuasa itu, iaitu tidak makan dan tidak minum. Namun begitu, bila mana kita berbincang berkaitan dengan ketakwaan, maka para ulama meletakkan bahawa tidak
tidak hanya kepada soal uh, membatalkan, maksud puasa itu tidak hanya membatalkan perkara yang hanya melibatkan soal makan minum, tetapi menahan diri daripada perkara-perkara yang bersifat jahat, bersifat maksiat, bersifat kemurkaan, bersifat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang menjadi suatu penilai kepada sesuatu puasa yang sebenar-benarnya, iaitu dari sudut dalaman hati perasaan kita dan juga daripada jiwa kita yang mungkin kadang-kadang rasa sombong, rasa ataupun kita bakhil, kedekut, ataupun riak. Ini sifat-sifat mazmumah yang ada pada dalam diri kita. Kalau kita lihat dalam soal itu, mungkin kita akan kata bahawa puasa itu pun akan terganggu, akan terobek dengan sifat-sifat mazmumah tersebut. Hatta kepada mungkin dalam soal-soal yang lain, mungkin perkara-perkara yang bersifat yang boleh mengurangkan pahala puasa. Mungkin dengan mengumpat ataupun membuat perkara-perkara yang bersifat tidak mendatangkan faedah, perkara-perkara yang bersifatnya lara. Sebab itu dalam kita membicarakan soal berpuasa harus juga diperhatikan berkaitan dengan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini menjadi suatu perkara yang harus dilihat secara lebih mendalam. Bahawa puasa yang kita nak harapkan ini selain daripada keredaan Allah Subhanahu taala, puasa yang mengharapkan ganjaran. Kita nak mendapatkan kelebihan sebagai orang awam ni, maka kita memerlukan kepada ganjaran di sisi Allah Subhanahu taala. Walaupun mungkin orang yang telah pun berada pada kedudukan yang makamnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala, dia tidak mengharapkan pun lagi tentang pahala-pahala ni. Sebab pahala itu sifatnya ialah rasa malu kita nak minta pahala dengan Allah Subhanahu taala. Sebab Allah memberikan kita banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak mampu kita nak hitung nikmat Allah taala. Jadi bila mana kita melakukan suatu ibadat yang sifatnya perintah Allah Subhanahu taala ini, tidaklah seharusnya kita membicarakan soal pahala. Itu bagi mereka yang telah pun mencapai makam seperti itu. Tetapi bagi kita yang menjadi masyarakat awam pada hari ini, kadang-kadang kita sentiasa memperhitungkan soal pahala itu, soal ganjaran itu. Sebab itu dalam membicarakan soal berpuasa ini, dia tidak lari daripada perkara yang berkaitan dengan soal pahala. Sebab itu bila Nabi SAW sebutkan kam min saim laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash, berapa ramaikah di kalangan orang-orang yang berpuasa itu laisa lahu min siyamihi, tiada apa yang diperolehi, tiada apa faedah yang diperolehi daripada puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga. Itu merujuk kepada soal dapatan ataupun hasil yang akan diperolehi daripada berpuasa tersebut. Sebab itu perkara yang saya nak katakan ialah bagaimana kita cuba menjadikan orang-orang yang sentiasa mengawasi diri kita daripada membatalkan pahala puasa tadi. Maka bila mana kita dapat menahan diri daripada perkara yang kita kata membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa, maka secara tidak langsung ini menjadi suatu muhasabah yang menjadi perkiraan. Setakat fasa yang pertama, setakat fasa yang kedua, bagaimanakah keupayaan kita hasil daripada menahan daripada perkara yang membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa tadi, tuan-tuan. Kalau sekiranya kita rasakan bahawa alhamdulillah kita dah pun berada pada kedudukan, alhamdulillah kita pun rasa kurang nak mengumpat, nak memfitnah, nak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat lara. Begitu juga alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga terhindar daripada perkara yang membatalkan puasa tadi. Maka mudah-mudahan itu akan menjadi salah satu daripada petanda-petanda kita berada pada keadaan yang baik, yang sempurna, ataupun yang berada dalam keadaan mudah-mudahan berada dalam line orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebutkan juga berkaitan dengan maksud ketakwaan itu ialah selain daripada clear berkaitan dengan maksud takrif puasa dan juga takrif perkara yang membatalkan puasa, bagaimana pula kita mengisi pula dengan Ramadan, di mana apabila kita membicarakan soal Ramadan, maka dia ada perlukan kepada pengisian.
Kalau kita berbalik kepada maksud hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu sifatnya adalah permulaan, penapis kepada segala bentuk-bentuk perkara yang boleh membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa. Tetapi bila mana kita dah mula menghalang daripada sifat-sifat negatif itu berlaku, maka kita perlu mengisi yang disebutkan dengan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka di situlah juga kita kaitkan dengan soal bagaimana mengisi pengisian Ramadan itu. Maka bila disebutkan tentang barang siapa yang mendirikan, menghidupkan, membangunkan Ramadan dengan penuh keimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah juga akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. So maknanya kita lihat tentang bagaimanakah pengisian kita dalam bulan Ramadan. Kalau dalam istilah tasawuf yang kita sebutkan sebagai tahalli. Kalau di peringkat permulaan kita takhalli, melapangkan. Adapun pada peringkat tahalli ialah menghiasi apa yang ada di dalam Ramadan itu. Mungkin kalau kita muhasabah semula tentang apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, mungkin bila mana kita dah pun mula rasa hati kita lunak dengan membaca Al-Quranul Karim, maka ini merupakan satu perkara yang sifatnya sangat baik. Yang kita rasa Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, kita mudah untuk membaca Al-Quran, kita rasa ringan lidah kita untuk membaca Al-Quran, maka itu juga mudah-mudahan menjadi satu lain yang sangat-sangat cantik menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kalau kita kaitkan dengan soal apabila dalam bulan Ramadan ini kita juga telah pun menjadi orang yang ringan untuk mengeluarkan duit, untuk kita menginfakkan, mensedekahkan ataupun memberikan bantuan-bantuan yang bersifat kebajikan. Maka apabila telah pun melalui fasa yang ketiga ini kita dah mula rasa serasi dengan perkara tersebut, maka ini juga perlu dikekalkan. Ini sebagai satu tanda bahawa ini adalah nilai-nilai positif yang sangat baik untuk diteruskan. Kerana itulah pengisian-pengisian dalam bulan Ramadan. Selain itu, bila mana kita melihat juga persoalan Ramadan ini ialah bagaimana kita telah pun menjadi hatinya yang begitu akrab dengan masjid, dengan solat berjamaah, yang kita jadikan dia sebagai salah satu daripada penanda aras. Kalaulah dalam bulan Ramadan ini kita begitu begitu akrab, kita begitu sinonim dengan mendengar azan. Bila mana seruan azan itu menjadi suatu yang kita sangat-sangat tunggu-tunggu, maka ini juga menjadi suatu perkara yang harus kita muhasabahkan, kita nilaikan semula. Adakah sepanjang fasa, mungkin dalam fasa pertama Ramadan 1 hingga 10 tu kita sedang proses iya tak iya, ataupun dalam keadaan yang sedang mencari-cari rentah. Tetapi bila masuk ke fasa yang kedua, mungkin pada ketika itu kita dah pun mula berjinak-jinak. Akhirnya bila mana masuk kepada fasa yang ketiga ini, kita telah pun serasi tuan-tuan. Kita telah pun seronok, kita telah pun gembira dengan perkara-perkara yang bersifat kebaikan tersebut. Maka ini adalah saya kira muhasabah yang harus kita lihat. Yang pertama tadi bila kita tentang baca Al-Quranul Karim, yang keduanya bagaimana pula kita melaksanakan sifat-sifat sedekah yang baik. Dan juga kalau kita berbalik kepada solat berjamaah, kita menjadi orang-orang yang konsisten, rasa seronok hati kita, lunak untuk melakukan solat-solat berjamaah, maka ini juga harus kita kekalkan dengan perkara yang baik tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya nak sebutkan tentang muhasabah ini banyak lagi perkara yang bersifat kebaikan, tuan-tuan. Bila mana kita mengambil salah satu daripada pengajaran-pengajaran daripada bulan Ramadan, bila mana adanya sahur. Sahur itu menjadi suatu jadual sistem pemakanan kita. Mungkin bila mana kita dah pun biasa bangun awal untuk kita bersahur, dengan adanya rutin sahur itu menjadikan kita ringan tulang, mudah untuk kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kita masih lagi mungkin fasa pertama lepas sahur kita pun tidur lagi, tuan-tuan. Kita pun rasa macam subuh lama lagi, tuan-tuan. Ataupun kita rasa macam tak bersemangat untuk menunaikan solat-solat sunat, tahajudnya ke ataupun apa-apa sifat solat-solat sunat tersebut. Tetapi bila mana dah pun masuk kepada fasa yang kedua, fasa yang ketiga ini, saya kira kita telah pun mula menjadi orang yang rasa sayang untuk meninggalkan
solat-solat sunat, ya, khususnya solat-solat tahajud. Bila mana kita dah bangun dah biasa, ya, apakah lepas makan aktiviti kita, maka adalah sebaik-baiknya terus kekalkan dengan perkara yang kita nyatakan tadi, dengan bertahajud ataupun solat-solat taubat, ataupun juga mungkin dalam keadaan itulah kita mula menjinakkan diri kita dengan zikrullah, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kelebihan-kelebihan bagi mereka yang memperbanyakkan istighfar. Sebab itu mungkin dalam kategori ini mungkin ada di kalangan kita yang begitu agak berat, sukar untuk bangun malam ni tuan-tuan ni. Jadi mungkin kalau kita berbalik kepada man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, maksud qama itu ialah bukanlah hanya pada penghujung ataupun pada waktu selepas sahur saja, tetapi dia dah bermula daripada waktu maghrib. Jadi kalau kita kata mula maghrib tadi dengan solat di masjid, ataupun kita dah pun mula berjinak dengan jemaah-jemaah di masjid, ya, kemudian kita dirikan solat isyak, kemudian solat tarawih, maka ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang telah pun menghidupkan malam. Cuma dalam keadaan ketika itu, ya, kalaulah fasa yang pertama kita rasa macam berat, kan, mungkin masuk fasa kedua kita dah mula seronok untuk mendirikan solat isyak berjamaah, maka begitu juga dengan solat-solat tarawih. Maka bila mana masuk fasa ketiga ini, saya kira adalah wajar juga untuk kita terus menjadikan solat-solat sunat, ya, selepas daripada solat ataupun kita sebelum kita sahur, ataupun kita buat sebelum sahur ataupun selepas sahur, itu adalah satu proses penambahan kepada segala amalan-amalan yang baik yang kita lakukan. Sebab itu dalam kita meraihkan kedatangan Ramadan ini telah ada beberapa tarbiyah yang dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang jelas berkaitan dengan kelebihan-kelebihan bangun malam, ya, untuk mencari, ya, lebih-lebih lagi untuk mencari memburu al-qadar. Maka bila disebutkan tentang al-qadar ini merupakan salah satu daripada perkara yang sangat penting untuk kita menjadikan kebiasaan kita, kelaziman kita, ya, untuk membangunkan malam Ramadan itu dengan perkara-perkara yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bila mana kita sebutkan, ya, ayat Al-Qadar itu sendiri menerangkan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada waktu malam. Maka bulan Ramadan dia satu perkara yang sangat-sangat rapat dengan soal malam. Ya, seolah-olahnya malam ini menjadi suatu petanda lapangnya manusia daripada urusan dunia. Malam kita me time, maknanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita dah melazimi dengan yang kita nyatakan tadi, solat maghrib pun kita dah mula jinak, kita solat isyak pun juga kita dah pun memenuhi kriteria itu. Di samping bila mana kita boleh sembahyang tarawih, kita pula dengan sahur kita pula bangun terlebih dahulu untuk solat tahajud, solat hajat, solat taubat dan seumpamanya. Maka semuanya itu aktiviti bersifat daripada malam. Ya, maka yang disebutkan tadi, ya, disebutkan tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Kemuncak kepada apa yang kita sedang bicarakan ini ialah muhasabah kita untuk bagaimana usaha yang bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah SWT ni, ya, untuk mencari memburu al-qadar. Ini merupakan satu peluang yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita sekali lagi memberikan perhatian untuk menjadikan salah satu daripada topik-topik muhasabah. Kalaulah kita lihat kepada sesi yang lepas, tahun-tahun yang lepas, kita kata kita tak bersemangat untuk mencari, tidak memburu al-qadar itu, ya, maka pada tahun ini sebagai satu muhasabah, mungkin kita boleh jadikan sebagai satu target kita, KPI kita, ya, apa yang kita boleh buat dengan waktu-waktu yang ada ni, maka usahakan untuk kita memburu al-qadar. Maka sebab itu penting, ya, kalaulah rahsia tentang al-qadar itu sebenarnya Allah SWT nak perintahkan kita supaya menjadi orang yang berwaspada, ya, berkaitan dengan berusaha mencari dengan tidak meletakkan satu tarikh yang tepat. Walaupun ada perselisihan tentang tarikh-tarikh waktu-waktu dan juga
waktu-waktu ganjil dan sembahang, tapi asasnya ialah inilah peluang Allah SWT nak tengok bagaimanakah keikhlasan kita dalam memburu Ramadan. Kita nak mencari Ramadan itu. Kelebihan-kelebihan Ramadan. Sebab itu dia bukan hanya bersifat kita hanya mencari pada waktu-waktu tertentu saja. Tetapi pada bulan-bulan yang lain tidak. Tapi sebenarnya dia telah pun membentuk diri kita itu supaya melakukan perkara itu secara konsisten. Mungkin pada bulan Ramadan ini kita upgrade, kita tambah lagi dia punya kesungguhan itu. Itu sepatutnya. Tetapi pada yang selepas-selepasnya juga janganlah kita melupakan segala amalan-amalan yang baik yang kita telah pun lakukan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, saya lihat tadi bila kita nyatakan tentang muhasabah, maka menjadi salah satu daripada perkara yang harus kita muhasabahkan. Bagaimana usahaku untuk mencari Al-Qadar. Sedangkan kelebihan bulan Ramadan itu tak ada pada bulan-bulan yang lain, tuan-tuan. Allah dah jelaskan bahawa bulan Ramadan itu ialah bulan yang kita ambil sempena daripada penurunan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Maka bila disebutkan tentang Al-Qadar itu ialah berkaitan juga dengan soal tarikh penurunan Al-Quran. Namun begitu dalam soal ini kerahsiaan Allah menyembunyikan tentang tarikh ataupun turunnya Al-Qadar itu sebenarnya untuk menguji manusia, nak mencari hamba yang benar-benar ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kaitkan tadi tentang kelebihan Al-Qadar itu ialah kalaulah kita boleh lihat tentang tahun, berapa tahun kelebihannya, khairu min alfi syahr, yang telah pun dihuraikan oleh banyak para asatizah, para ulama, melebihi daripada 83 tahun. Kalau kita boleh cari sampai 10 kali, mungkin ini adalah kali yang ke-9, alhamdulillah. Kan, kali ke-9 kita memburu Al-Qadar. Maknanya setiap datang bulan Ramadan kita tidak menjadi orang yang sia-sia. Maka pada ketika itulah kita rasakan dengan 1 tahun kita boleh mendapat nilai gandaan umur kita 83 tahun, tuan-tuan. Khairu min alfi syahr, lebih baik. Bukannya semutlak itu 83 tahun. Khairu min alfi syahr. Itu jadi kalau disebutkan alfi syahr tu 1000 tahun, 1000 bulan. Kan, tetapi kita nak lihat tentang khairun itu maknanya lebih daripada 1000 bulan, ya. Jadi dalam keadaan itu kita ambil pada basicnya saja, asasnya saja. Maknanya kalau kita kata 83 tahun, lebih baik daripada 83, kita pun tak pasti sampai ke tidak umur kita 83 tahun. Kalau kita berusaha mendapatkan sampai kepada 10 kali, tuan-tuan, 10 kali mendapat Al-Qadar, maka usia kita seolah-olahnya 830 tahun, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi di situlah kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW, walaupun dari sudut amalannya hanya singkat tetapi digandakan pahalanya itu dengan begitu banyak sekali. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah orang-orang yang sangat-sangat rugi jika kita membiarkan Ramadan itu berlalu begitu saja. Apapun tuan-tuan dan Allah sekalian, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Akan pergi meninggalkan kita. Sama ada kita suka ataupun tak suka, Ramadan tetap akan pergi. Sebab kalau kita melihat kepada tarikh, kita dah pun berada pada fasa yang terakhir. Kejap je rasa. Mungkin fasa pertama dah pun selesai. Fasa yang kedua dah pun selesai. Ini fasa yang ketiga. Dan kita tak pasti sama ada kita dapat jumpa lagi ataupun tidak pada bulan Ramadan yang akan datang. Sebab itu, sebelum perginya Ramadan pada tahun ini, marilah sama-sama kita muhasabah diri. Cuba menilai semula tentang apa yang kita telah buat, apa yang kita telah lakukan untuk menyantuni kedatangan Ramadan ini. Kita mengharapkan supaya Ramadan itu pergi dalam keadaan gembira, kegembiraan Ramadan. Ia menjadi saksi bahawa kita adalah umat-umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul menjadi pencinta Ramadan. Pencinta kepada kedatangan Ramadan untuk mencintai tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala, mencintai tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah, selain daripada kelebihan-kelebihan itulah, kita nak meraih tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemuncak kepada setiap daripada perkara yang kita buat itu ialah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena disunatkan memperbanyakkan doa untuk memohon keampunan. Diajarkan ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Wahai Allah, sesungguhnya Engkau itu adalah mempunyai sifat pengampun, pemaaf, dan juga suka kepada memberikan kemaafan. Maka ampunkanlah aku, berilah kemaafan kepadaku. Ampunlah segala dosa-dosa yang telah pun aku lakukan, dalam keadaan sama ada sedar ataupun tidak, mungkin dalam keadaan kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Maka inilah yang kita perlu sama-sama bermuhasabah untuk mencari titik-titik nilai-nilai ketakwaan supaya kita dapat mencapai apa yang dinyatakan oleh Allah SWT tadi, la'allakum tattaqun. Bila mana kita bermuhasabah, mudah-mudahan nilai takwa itu akan menjadi ciri-ciri yang ada pada diri kita untuk terus kita kekalkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kita mengharapkan itulah menjadi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Taala, beramal soleh, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, dan saya akan dikurniakan oleh Allah SWT dengan surga al-firdaus. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Taala, bukalah Ramadan pada kali ini, Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada petang ini memberikan kebaikan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan juga perkongsian pada petang ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.